kita tak payahlah. Kalau misalnya kawan-kawan komponen kita pun masih boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak ini untuk membelakangkan parti UMNO itu sendiri dan menukar pengurusi Barisan Nasional, maka saya rasa tak ada masalah. Kita tak perlu bimbang kerana saya dulu selepas pilihan raya kita kalah. Saya antara orang yang sepatutnya bertanding atas tiket UMNO. Tapi pada ketika itu ada permintaan supaya kita kekal bertanding atas tiket Barisan Nasional. Jadi akhirnya kita bertanding atas tiket Barisan Nasional ketika saya bertanding di Sungai Kandis. Lebih kurang 86 hari selepas kita tewas pilihan raya umum yang ke-14. Jadi kalau misalnya usaha untuk menawan Barisan Nasional ini berjaya dilakukan oleh geng-geng ini, maka saya rasa tidak ada masalah untuk Barisan Nasional ataupun UMNO. UMNO tidak ada masalah untuk bertanding atas tiket UMNO itu sendiri. Maknanya kita bertanding menggunakan lambang UMNO. Dan kalau misalnya kita dikhianati oleh kawan-kawan komponen kita, pun tak ada masalah. Kerana ini mungkin adalah satu peluang di mana kita boleh libatkan kawan-kawan kita daripada Makal Sakti, daripada parti Datuk Nala Karupan, daripada parti apa dipanggil IPF dan banyak parti-parti lain, PCM dan sebagainya, yang BN friendly yang selama hari ini tak boleh bersama dengan kita, kita boleh tarik mereka untuk membentuk koalisi baru. Tak ada masalah tuan-tuan. Mereka boleh bertanding atas tiket parti masing-masing, ataupun mungkin kita kalau nak buat parti ataupun gabungan baru sebelum pilihan raya mungkin. Sekarang ni pun kerajaan tidak bersama dengan kita, tentu kita tak boleh nak materialisekan perikatan baru ataupun barisan baru ni. Namun sesedara ianya boleh kita lakukan selepas pilihan raya. Tidak menjadi masalah. Jadi ini yang mungkin perkara yang kita boleh bincangkan pada petang ini sementara menunggu waktu maghrib ni. Jadi saya persilakan kalau ada sesiapa yang ada pertanyaan boleh ajukan soalan ini kepada nombor telefon 017 6918 677 017 6918 677. Okey, silakan. Okey, Tok Rahman. Ya. Perlu ubah perlembagaan prosedur lapuk BN kata Pengurusi Barisan Nasional tadi. Adakah keputusan untuk memuktamadkan keputusan itu terletak di tangan pengurusi atau prosesnya sukar atau tidak tu? Boleh Tok jelaskan? Bagi saya kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid tadi amat jelas. Dia kata dah tiba masa tak boleh kita buat keputusan mesti ada konsensus semua pihak. Sebab kalau contohnya orang nak bersama dengan kita, PCM nak bersama dengan kita, Makal Sakti nak bersama dengan kita, IPF nak bersama dengan kita, dan parti-parti lain pun nak bersama dengan kita. Orang nak menyokong kita, kenapa kita nak tolak mereka ni daripada kita benarkan mereka menjadi kawan-kawan kita? Sampai bila parti ni nak dimonopoli oleh satu dua parti saja, dan yang lain ini walaupun mereka lebih setia, tapi mereka ni hanya dianggap sebagai BN friendly. Mereka tak boleh masuk dalam BN. Kalau kita tengok Perikatan Nasional pun mereka terbuka untuk menerima siapa saja untuk menyertai Perikatan Nasional. Kalau kita tengok Pakatan Harapan juga, kita lihat baru-baru ni muda pun berhasrat untuk menyertai PH. Jadi kenapa kita nak mengamalkan dasar tertutup ni? Kalau misalnya kita berterusan begini, sudah pasti parti-parti ni pun dia ada limit masa dia. Mungkin macam Makal Sakti dah tunggu 14 tahun, tapi tak boleh nak masuk Barisan Nasional. Sampai bila mereka nak tunggu? Sampai bila parti-parti lain nak tunggu begitu lama? Jadi we got to decide whether to bring them in ataupun tidak. Dan kalau kita ada polisi macam ni, maknanya kalau kita ada 14, dulu ada 14 parti komponen, satu je tak setuju, yang lagi 13 tak setuju, pun tetap ditolak. So tak boleh polisi ni
bagi saya setuju, saya sangat setuju dengan pandangan Dato' Sri Zahid. Kita perlu ubah polisi ni, tak perlu diteruskan. Okey. Ya, Datuk, satu soalan Datuk. Macam mana kalau kita beritahu kepada ahli-ahli UMNO jangan berharap pada Datuk Ismail Sabri untuk bagi jawapan bila nak election. Sebab setiap kali meeting, jawapan dia meeting top 5, seinci, sesaat. Lepas tu kita buat keputusan bersedia untuk tahun depan saja. So kita lebih bersedia daripada menaruh harapan yang tak mungkin akan kita dapat. Saya sangat bersetuju lah. Sebab saya pun rasa saya dah cakap lama. Daripada bulan 3 lagi kita dah cakap selepas kita menang di Melaka, selepas kita menang di Johor, itulah masa yang sangat sesuai untuk kita buat pilihan raya umum. Kita ada sedikit impact positif akibat daripada kemenangan di dua buah negeri ni. Kemudian Dato' Sri Ismail Sabri, walaupun dia ada peluang untuk meluluskan pinjaman, orang tengah terdesak ketika tu, boleh diluluskan pinjaman KWSP tu sebelum pilihan raya di Johor, dia tak buat kerana dia tak nak melihat BN lebih cemerlang di Johor agaknya. Agaknya kita pun bukan bodoh sangat kan, kita boleh menilai. Tapi dibuat selepas tu. So kalau buat lepas tu pun tempoh 3-4 bulan tu, itu adalah masa yang cantik di mana kuasa membeli rakyat masih kuat, masih lagi ada feel good factor. Itulah cantik. Tapi di drag sampai ke, saya cakap kalau boleh pilihan raya mesti buat paling lewat pun September. Sebenarnya paling cantik sekali sebelum bulan 6. Sebab dah masuk bulan 7, bulan 8, bulan 9, kita tengok Rafizi dah mula dengan serangan-serangan dia. Kita dah tengok pembangkang dah mula melakukan fitnah-fitnah seperti mana yang mereka buat sebelum pilihan raya umum yang ke 14. Benda ni dah berlaku. Dan saya banyak kali saya cakap, jangan sampai cecah bulan 10. Kerana bulan 10 dijangka banjir besar akan berlaku. Hari ni kita dah nampak terang lagi bersuluh. Mereka mengawalkan bajet daripada 23, mereka awalkan persidangan kepada 3 hari bulan dan 7 hari bulan dijangka Perdana Menteri sendiri yang akan membentangkan belanjawan. Ini pun satu benda yang bagi saya tak masuk akal lah. Takkanlah 7 hari bulan tu dia nak pecat Zafrul dan dia nak mengangkat diri dia sebagai Menteri Kewangan. Sebab yang boleh bentang belanjawan ni Menteri Kewangan. Mungkin dia nampak Datuk Najib bentang belanjawan, dia ingat dia pun patut bentang belanjawan. Dia nak claim mileage. Tapi kena tahulah undang-undang. You are not the finance minister.